Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang saya sebut tadi, saya akan berikan 7 lagi kalimat dalam bahasa Arab macam mana ejaan dia. Kalimat yang pertama ialah hal, Kalimat yang pertama ialah hal. Ni ejaan hal, Hal, panjang ha tu, Hal, Al-halu, ataupun kalau tak nak alif lam, halun lah. Ni boleh letak tanwin, Tapi kalau ada al-halu, tak boleh tanwin. Alif lam dengan tanwin kan, dia hanya boleh pilih salah satu, Kemudian ni al-mustathna, Al-mustathna, huruf ataupun haraf mustathna yang paling sering digunakan oleh Allah ialah illa. Illa maknanya kecuali kan. Itu kita panggil al-mustathna lah. So tengok ejaan ni, mim sin ta tha, ni tha. Mustathna. Mustathna, maknanya pengecualian. Kemudian ialah kalimat al-munada, al-munada. Al-munada maknanya apa tuan-tuan? Al-munada maknanya seruan, seruan ataupun panggilan lah. Seruan ataupun panggilan, oh ke, wahai ke kan, ya ayyuha ke, ya tu sendiri, itu semua adalah seruan, munada kita panggil, Ini selalu saya sebutkan juga. Kemudian perkataan berikutnya ialah tamyiz. Tamyiz, tengok ejaan tamyiz, tamyiz, ya 2 kali, kemudian ujung dia zai, Tamyiz. Tamyiz maknanya penjelasan. Ini penjelasan daripada penjodoh bilangan ataupun kadang-kadang kita jumpa isim tunjuk pun boleh jadi kadang-kadang dia menjadi tamyiz kepada isim tunjuk tersebut juga. Kemudian kalimat berikutnya ba'da harfi jar, selepas haraf jar, ba'da harfi jar, ba'da harfi jar. Kemudian kalimat berikutnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. So ni ejaan mudhaf. Dia kan 2 kan pasangan dia, mudhaf dengan mudhafun ilaih kan. Ni mudhaf. Kemudian kalau yang kedua mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian yang terakhir ialah at-tawabi'. Ni ain ujung, At-tawabi'. Jadi kadang-kadang ada orang eja kat ujung dia letak K tau. At-tawabi'. Kaf, macam kaf kan, bukan, Dia ujung dia sebenarnya ain, At-tawabi'. At-tawabi'. Ujung dia ain, Jadi sebab tu yang ni yang lebih sesuai lah saya rasa. Kita nak eja dalam bahasa Melayu, letak prostofi kat atas ni. Kalau tuan-tuan letak K, ada juga letak K, tapi sebenarnya dia lebih tepat kalau kita letak dia prostofi ke begitu, So saya berikan tuan-tuan peluang untuk tuan-tuan screenshot. Nanti boleh jadikan tuan-tuan punya rujukan. Okey, screenshot, Alright, Okay, sekarang ni cuba kita tengok ayat yang kita nak bahaskan hari ni, insya-Allah. Tuan-tuan tengok ayat yang kita nak bahaskan hari ni. Kita ambil bahagian yang kedua daripada ayat yang keempat. Sebentar tuan-tuan, Bahagian yang kedua daripada ayat yang keempat. Okey. Kita ambil daripada fa'in tibna lakum, di sini, Fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'an mari'ah. Sebentar, Okey. Fakuluhu hani'an mari'ah. Fakuluhu hani'an mari'ah, Baik, ayat ni sambungan daripada ayat yang sebelum ni, yang mana awal ayat Allah Ta'ala sebut wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan, kata Allah, Maksudnya, dan berikanlah oleh kamu kepada perempuan-perempuan yang bakal kamu jadikan isteri itu, ataupun yang kamu akan jadikan isteri itu, saduqatihinna, mahar-mahar mereka, mas kawin mereka, nihlatan, secara ikhlas, kata Allah. Jadi kita sambung ayat ni. Allah kata berikan kepada perempuan-perempuan itu, ini fi'il amar ni wajib, tuan-tuan. Ni wajib kena ada mahar ataupun ada kita panggil mas kawin kepada perempuan kalau kita nak kahwin dengan dia, So ni wajib. Kemudian sambungan ayat ni, fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah, kata Allah. Okey, tengok salah satu, Maka kata Allah, jika mereka telah ikhlas sendiri, mereka telah baik hati sendiri, mereka telah berbaik hati pada diri mereka sendiri, mereka telah berbaik hati pada diri mereka sendiri. Ini maf'ulun bih dia. Tibna ni, mereka telah baik hati kepada diri mereka sendiri. Tapi tengok macam ni kita nak masukkan yang tengah ni. Maka jika mereka telah berbaik hati kepada kamu tentang sesuatu daripada mas kahwin,
yang kamu telah berikan kepada mereka itu, fakuluhu, maka makanlah oleh kamu akan apa yang mereka berikan tu. Maksud ayat ni gini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok secara penafsirannya, kata Allah Ta'ala, mula-mula Allah perintahkan supaya kita berikan mas kahwin kepada perempuan-perempuan itu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, selepas kamu berikan mas kahwin tersebut, kalau andai kata daripada mas kahwin itu dia ikhlas hati untuk berikan kepada kamu, untuk kamu makan ke, untuk kamu guna ke, Allah Ta'ala kata, so makanlah. Makanlah hani'an mari'ah ni maknanya dengan puas dan cukup. Nanti kita sampai pada kalimat ni sebentar. Salah satu tuan. Tu maksud dia. Jika mereka telah berbaik hati pada diri mereka sendiri, mereka telah berbaik hati pada diri mereka sendiri untuk kamu tentang sesuatu daripada harta yang kamu telah berikan kepada mereka, fakuluhu. Allah Ta'ala kata tak ada masalah, makanlah. Tidak menjadi haram kepada kamu kalau mereka izinkan kamu untuk makan daripada mas kahwin yang telah kamu berikan kepada mereka, hani'an mari'ah. Hani'an mari'ah maknanya dengan puas dan cukup. Okey, sebenarnya tuan-tuan, ini kewajipan kita berikan mas kahwin kepada perempuan yang bakal kita kahwin. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini sebenarnya adalah tidak secara langsung larangan kepada mak bapak perempuan untuk mengambil mas kahwin tersebut. Mas kahwin ni sebenarnya kalau zaman kita ni mas kahwin yang disebutlah RM1,000 ke lah. Tapi kalau macam di Johor dengan di Pahang tu, kalau tak silap saya, harga mas kahwin dia sampai sekarang tak berubah, RM22.5 macam itulah lebih kurang. Itulah dia. Tapi kalau di negeri-negeri lain dia dah berubah lah, ada yang RM1,000 lah, ada yang macam-macam. Ada yang tak tetapkan pun ada, tak ada masalah. Tapi yang penting mesti kena ada mas kahwin. Sedangkan hantaran tu berbeza tuan-tuan. Hantaran tu kadang-kadang RM10,000 serba satu lah, RM20,000 serba dua lah. Itu lain, itu hantaran ni. Tapi ini mas kahwin yang ditetapkan oleh kerajaan di salah satu tempat lah, pemerintah di salah satu tempat. So mas kahwin tu, katalah kita beri mas kahwin di negeri tersebut RM3,000, kita berikan kepada isteri kita sebagai mas kahwin. Jadi kalau anda kata daripada wang mas kahwin itu, isteri kita, bang ambil lah sebahagian untuk abang belanja ke apa ke kan, jadi kita boleh makan. Jadi itu adalah hukum asas lah untuk perkara tersebut. Macam mana kita nak praktikkan dia di negeri-negeri berbeza, yang tu lain cerita lah tuan-tuan. Itu maksud ayat ni. Fa in tibna lakum an syai'in, maka jika, kata Allah, mereka telah berbaik hati dengan diri mereka sendiri, mereka telah berbaik hati dengan diri mereka sendiri untuk kamu. Mereka berbaik hati kepada diri mereka sendiri, lakum, untuk kamu, an syai'in, tentang sesuatu daripadanya. Nya ni rujuk kepada harta yang kamu berikan kepada mereka ataupun mas kahwin yang kamu berikan kepada mereka. Fakuluhu, kata Allah, maka makanlah oleh kamu akan ia, hani'an mari'ah. Hani'an dengan puas, mari'ah dengan cukup. Maknanya boleh makan, tak payah tahan-tahan. Boleh aja makan. Tapi benda ni secara praktikalnya di Malaysia ni tak berapalah kita nak amalkan sangat, sebab di Malaysia ni mas kahwinnya terlampau sikit sangat. Tapi kalau hantaran tu beza tuan-tuan. Hantaran tu yang itu bukan ada dalam agama. Itu adalah hadiah kita kepada pengantin ataupun mak bapak pengantin, tu cerita lain. Ini yang dimaksudkan ialah mahar ataupun mas kahwin. Kalau ada ulama yang nak menyamakan kedua-dua benda tersebut, bolehlah tuan-tuan dengar penjelasan daripada mereka. Tapi setahu saya, mas kahwin dengan hantaran tu dia adalah dua perkara yang berbeza. Baik, kita tengok secara teknikal tuan-tuan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu. Okey, fa maknanya maka. Maka, kemudian in maknanya jika. Okey, biasanya tuan-tuan, in yang tuan-tuan jumpa maknanya jika ni. Jika kan. Ini ialah haraf syarat. Jadi kalau haraf syarat ni tuan-tuan kena tahu daripada mana syarat dia dan sampai daripada mana syarat dia dan dekat mana pula jawab dia. Kan, jika awak makan nescaya awak kenyang, jika awak keluar nescaya mereka sedih. Jadi sekarang ni jika ada kat sini tau. Jadi dalam konteks ini mana syarat dia dan mana jawab dia. Dengar tuan-tuan. Kalau saya sebut mesti tuan-tuan boleh bagi tahu. Maka jika mereka telah berbaik hati untuk kamu tentang sesuatu daripada harta mereka kepada diri mereka sendiri. Sebab tu tadi saya daripada sini saya tu lompat dia punya maf'ulun bih. Baru tuan-tuan boleh faham. Lain sekali tuan-tuan dengar. Maka jika mereka telah berbaik hati kepada diri mereka sendiri, mereka telah baik kepada diri mereka sendiri, mereka telah mengikhlaskan kepada diri mereka sendiri, mereka telah berbaik hati kepada diri mereka sendiri untuk kamu. Mereka baik hati untuk kamu. Mereka berbaik hati untuk kamu, bukan untuk mak dia, bukan untuk keluarga dia, bukan untuk adik-adik dia. Mereka telah berbaik hati untuk kamu
tentang sesuatu daripada harta tu, daripada apa yang telah kamu berikan kepada mereka itu. Mereka telah berbaik hati kepada diri mereka sendiri untuk kamu tentang sesuatu daripada apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kata Allah Ta'ala, maka apa? Maka makanlah oleh kamu dengan puas dan kata Allah, dengan puas dan cukup. Maka makanlah oleh kamu dengan puas dan cukup. Jadi automatik tuan-tuan akan tahu kat mana jawab dia kan. So jika kat sini tuan-tuan, sampai sini. Fakuluhu, maka makanlah oleh kamu dengan puas dan cukup. Faham tuan-tuan jadi ini punya fungsi sebagai haraf syarat. Tu jawapan dia. So okey tuan-tuan okay, kemudian tibna maknanya mereka telah berbaik hati. Inilah kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi, ada telah. Ganti nama diri dekat dalam ni apa? Mereka tapi perempuan saja. Cuba jawab. Ni fa'il madhi, ganti nama diri dekat dalam ni mereka rujuk pada perempuan saja. Apa ganti nama diri? Bukan home Home tu campur ataupun lelaki saja tau. Tapi kalau perempuan saja ialah hunna, nampak P kan? Maknanya ni mereka ni perempuan saja. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah hunna. Hunna tu rujuk pada siapa? Hunna tu rujuk pada an-nisa tu lah, yang kita nak kahwini dia tu, perempuan-perempuan yang kita nak kahwini dia tu. Ada tak maf'ulun bih? Mereka telah berbaik hati kepada siapa? Ni dia, mereka telah berbaik hati kepada diri mereka sendiri. Mereka telah baik kepada diri. Ini maf'ulun bih dia tu kan. Agak tricky sikit, tapi cubalah tuan-tuan fahamkan dalam buku nahwu yang ada di tangan saya, nafsan ini dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih untuk kalimat tibna ini. Sebab tu saya jelaskan pada tuan-tuan tadi, mereka telah berbaik hati kepada diri mereka sendiri. Okey, kemudian selesai ni fi'il madhi dia mabni, so tak payah bahaskan soal baris. Ini haraf syarat tuan-tuan. Dia menjazamkan fi'il mudhari', tapi sebab selepas dia fi'il madhi, maka ini ni tidak bekerja dalam nahwu lah. Dia cuma bekerja dari sudut fungsi dia sebagai haraf syarat sajalah. Tapi sebagai geng motor dia tak masuk kerja ni. Sebab dia jumpa apa? Sebab dia jumpa fi'il madhi. Kalau dia jumpa fi'il mudhari', baru ini ni akan berfungsi dalam ilmu nahwu. Tuan-tuan faham Dia hanya berfungsi pada peringkat yang kedua saja. Okey, kemudian lakum, la haraf jar, kum kamu. Ini ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim dhamir. So fungsi dia jadi dhamir lah. Dhamir pada siapa? Dhamir kepada Rasulullah dengan para sahabat, ataupun orang-orang yang nak kahwin dengan perempuan-perempuan itu tadi. Dalam konteks saya ini masa turun dulu kepada Rasulullah dan para sahabat lah. Kemudian an maknanya dari ataupun tentang. Ini ialah haraf jar. Syai'in ni isim, dia ialah isim biasa. Kemudian dia mu'rab, so dia mu'rab majrur kan. Dia mu'rab majrur, tanda majrur di kasrah. Penyebab dia apa? Ba'da harfi jar. Ba'da harfi jar. Apa makna ba'da harfi jar? Selepas haraf jar. Kemudian syai'in habis. Kemudian minhu, min dari, hunya. Minhu nafsan. Min haraf jar, hunya. So nya ni dia ialah isim, dia isim dhamir. Isim dhamir, dia dhamir pada siapa? Dia dhamir kepada harta, sebahagian daripada harta yang kamu berikan kepada dia tu. Duit ke, emas ke, tak kira lah. Kamu dah berikan pada dia. Jadi sebahagian daripada emas tu, kalau dia baik hati nak bagi kat kamu, Allah Ta'ala kata makanlah, no problem. Okay, kemudian selesai. Hu ni dia kalau peringkat ketiga, dia ialah isim mabni. Sebab apa mabni? Sebab dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Kemudian nafsan ni maknanya diri. Tapi dalam konteks ini dengan senang hati. Dalam konteks makna dia dengan senang hati. Tapi nafsan ni maksudnya dengan diri mereka sendiri. Mereka telah tibna, mereka telah berbaik kepada diri mereka sendiri. So inilah kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa, dia mu'rab. So dia mu'rab mansub. Tanda mansub dia fathah. Penyebab dia apa? Penyebab dia adalah maf'ulun bih untuk kalimat ni tadi. Tibna ni. Dia adalah maf'ulun bih untuk tibna yang kita dah jumpa tadi. Saya dah jelaskan pada tuan-tuan daripada awal tadi kan. Okey, habis tuan. Fakuluhu, fa maka, ini ialah haraf. Tadi ingat tak syarat kan? So ni jawab dia lah. Fakuluhu. So ini ialah haraf jawab. Dalam masa yang sama, dia juga haraf ataf penyambung. Boleh tuan-tuan, no problem. Satu haraf dipegang dua peranan. No problem. Boleh. Kemudian kulu, makanlah oleh kamu. Ini ialah kalimat fa'il. Fa'il apa tuan-tuan? Makanlah oleh kamu. Ini ialah fa'il amar. Betul kan? So ganti nama diri dekat dalam ni apa? Kamu. Kamu rujuk pada siapa? Dalam konteks saya ini, masih turun dulu, dia rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat. Okey, ada tak maf'ulun bih? Tengok, ada tak maf'ulun bih? Tengok betul-betul.
Ini kan ada dhamir yang melekat selepas kalimat fi'il. Kalau ada dhamir yang melekat selepas kalimat fi'il, secara automatik dia adalah maf'ulun bih. So hu ni dia ialah maf'ulun bih kepada fi'il kulu ini. Baik tuan-tuan, ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia ialah isim dhamir kan. Dia ialah isim dhamir. Dia jadi dhamir kepada apa atau siapa? Dia jadi dhamir kepada hu dekat sini ni. So hu ni dengan hu ni rujuk pada apa? Dia rujuk kepada sebahagian daripada harta yang kamu berikan kepada dia. Makanlah oleh kamu akan ia. Ia ni siapa? Sebahagian daripada harta yang telah kamu berikan kepada mereka dulu. So tak ada masalah kalau kamu nak makan semula. Kalau mereka berikan hani'an mari'ah. Hani'an maknanya dengan puas dan cukup. Dengan puas lagi cukup. So tuan-tuan, inilah kalimat isim. Ini ialah isim biasa. So isim biasa hani'an ni, tuan-tuan tahu di isim sebab ni ada tanwin. Nampak? Tanwin tu kan tadi isim. Okey, sekarang ni sebenarnya ialah hal tuan-tuan. Ini ialah hal. Maka makanlah oleh kamu akan ia. Hal keadaan kamu makan tu dengan puas dan cukup lah. Puas lagi cukup. Okey, soalan kuis kita hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni. Ini ialah dua isim berpasangan. Dengan puas lagi cukup. Ini ialah dua isim berpasangan. Saya nak tahu ni pasangan apa. Pasangan ada dua jenis. Satu pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Satu lagi pasangan zat dan sifat. Ataupun kita tak sebut zat dah sekarang ni. Tuan-tuan dah habis kita panggil mausuf dan sifat. Kalau mudhaf mudhafun ilaih, maknanya ni mudhaf, ni mudhafun ilaih lah. Kalau ini pasangan mausuf sifat, ni mausuf dan ni sifat. So tuan-tuan tolong bagi tahu saya dengan semua tanda yang ada di sini. Bagi tahu dengan saya, ini pasangan mudhaf mudhafun ilaih ke ataupun pasangan mausuf dan sifat. Mudhaf mudhafun ilaih ataupun mausuf sifat. So tolong hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita bertemu di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.